Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5, cikgu harap semua dalam keadaan baik dan sentiasa terus bersemangat meneruskan PGPR di rumah masing-masing. Kita teruskan pembelajaran matematik tahun 5 pada minggu ini. Kita akan sambung siri kedua untuk penukaran unit masa di bawah 3 kata kunci yang berbeza daripada minggu yang lalu, iaitu pada minggu ini kita akan cover berkenaan dengan kata kunci dekad kepada tahun, abad kepada dekad dan abad kepada tahun. Dan cikgu harap kamu dah sedia maklum, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun, satu abad bersamaan dengan 10 dekad, dan satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Penukaran unit masa melibatkan penambahan masa yang kita akan belajar pada minggu ini. Kita akan buat mengikut kata kunci tersebut. Suka cikgu ingatkan, pada minggu-minggu sebelum ni kita ada belajar tambah masa tanpa penukaran unit masa. Pada minggu ini kita akan sambung tentang penambahan masa yang melibatkan penukaran unit masa. Jadi contoh soalan daripada dekad kepada dekad, jawapan nak dalam tahun. Kamu kena tukar unit masa tu dulu, baru dapat jawapan yang terakhir. Okey, kita pergi kepada contoh teruslah. Okey, contoh cikgu pergi kepada dekad dan tahun dulu. Okey, satu dekad 10 tahun. Soalan boleh macam dalam bentuk pecahan, soalan boleh dalam bentuk perpuluhan, soalan boleh bentuk dalam gabungan pun boleh juga, tak ada masalah. Dia boleh tanya kita macam-macam. Jadi, apa pun awak kena tukar dalam unit tahun sebab dia nak jawapan dalam tahun. Okey, contoh ni cikgu ada 1/2 dekad tambah 6/5 dekad sama dengan berapa tahun? Nampak tak? Soalan ni dua bentuk yang berbeza duanya. Satu ni dalam bentuk pecahan, satu ni dalam bentuk perpuluhan. Unit pun berbeza. Ni dekad, jawapan nak dalam tahun. Jadi apa kita nak buat? Dua-dua nilai ni kita kena darabkan dengan 10. Sebab satu dekad kepada tahun ialah 10 tahun. Jadi nak tukarkan dia kena darab 10. Kita buat dulu bahagian demi bahagian. Kita buat dulu 1/2 dekad. Macam mana kita nak tukarkan 1/2 dekad ni kepada tahun? Cikgu dah ajar dahulu sebelum ni. Kalau yang biasa buat bar coklat, boleh buat bar coklat. Kalau yang biasa buat kaedah pendarapan silang, boleh buat kaedah pendarapan silang, tetap memberi jawapan yang sama. Baik, contohnya kita buat bar coklat. Bar coklat penuh kita ialah 10, sebab satu dekad 10 tahun. Dibahagikan kepada dua bahagian. Bila kita bahagi dua bahagian, bar coklat kita penuh 10. So satu bahagian dapat berapa? 5. Soalan nak berapa bahagian? Satu sahaja. Jadi 1/2 dekad bersamaan dengan berapa tahun? 5 tahun. Ataupun kalau kamu tak nak buat kaedah bar coklat, kamu boleh buat kaedah darab silang. 1/2 darab dengan 10. Sama juga. Darab dengan 10, 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. Jadi 1 darab 5 tetap memberi jawapan yang sama. Terpulang mana yang kamu selesa, bar coklat ataupun darab silang. Baik, selesai untuk bahagian yang pertama. Okey, kita buat bahagian yang kedua pula. 6/5 dekad ni kita kena tukar dulu kepada tahun. Macam mana kita nak buat? Darabkan dengan 10. 6/5 darabkan dengan 10. Kita dah belajar sebelum ni. Bila kita nak darab 10 dengan nombor perpuluhan, kerana sifat istimewanya 10 ni, kita tidak perlu buat darab lattice. Kita boleh terus alihkan titik perpuluhan. Kalau darab ke sana, ke kanan, ke depan, berapa kali, berapa jumlah sifar yang ada. Kalau 10, satu kali je lah. Jadi satu kali sahaja akan bergerak. Satu kali. Ini titik yang baru. Dia akan jadi 65. Titik di belakang tu dah berubah. Dia dah bergerak ke situ. Jadi bila titik tu kat belakang dan tidak ada nombor di sebelahnya, kita boleh abaikan titik tu. Dia akan dapat 65 tahun. Okey, selesai untuk dekad. 6/5 dekad. Okey, dah selesai bahagian pertama, selesai bahagian kedua. Bahagian yang ketiga apa kita kena buat? Kita kena campurkan ataupun kita kena tambahkan dua-dua ni untuk dapat jawapan berapa kat sini. Jadi 65 tahun tambah
5 tahun. Kita dapat berapa? Sifar 5 tambah 5 dapat 10. Tambah 1 di atas, kita dapat 70 tahun. Inilah penukaran unit berkenaan dengan dekad dan tahun. Dia boleh macam-macam. Dia boleh bagi pecahan sini, dia boleh bagi perpuluhan sini. Kadang-kadang dia tak tukar pun. Dia bagi tetap juga dalam tahun. Jadi kamu kena tukar yang ni saja. Bergantung. Yang penting jawapan akhir mesti dalam unit tahun. Mana yang perlu tukar, kita tukarkan dulu. Kalau soalan masih lagi dalam tahun, biarkan saja. Kita selesaikan yang ni, lepas tu kita tambahkan tahun. Bergantung kepada soalan. Okey, contoh yang seterusnya. Apa-apa pun kita tengok dulu soalan dia macam mana. Okay, cikgu bagi yang untuk kata kunci yang ke bawah pula. Abad dan dekad pula. Okey, abad dan dekad. Contoh, cikgu ada 8.2 abad tambah 9 dekad. Jawapan nak berapa dekad? Ni cikgu cakap tadi. Yang belum dalam keadaan dekad yang mana? Abad sahaja. Yang ni dah dalam dekad, so kita tidak perlu kacau, tak perlu tukar lagi benda ni. Yang tadi belum lagi dalam keadaan tahun, so kita kena tukarkan dua-dua. Sekarang jawapan dalam dekad, yang ni dah dalam dekad, so kita tak payah kacau. Yang ni dulu kita kena buat, tukarkan dulu. Daripada abad kepada tahun, kita kena darab berapa? Abad kepada dekad, kita kena darab berapa? Darab dengan 10. Sebab satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Baik, 8.2 darabkan dengan 10. Berapa? Titik perpuluhan ke mana? Ke depan. Berapa kali? 1 kali sebab ada satu sifar. Jadi 8.2 dia akan jadi, titik perpuluhan akan bergerak. Dia akan jadi 82 dekad. Apa nak buat lepas tu? Tambahkanlah dengan 9. Ini tak perlu tukar sebab ni dah dalam 9 dekad. Jadi kita tambahkan 82 tambah 9, buat dalam bentuk lazim. Dan akhir sekali kita akan dapat 11 tambah 1, 91 dekad. Selesai jawapan kita. Yang kita kena tukar ini saja sebab ini abad. Yang ni dah dalam dekad, so biarkan dulu. Selesaikan dulu yang ini, baru kita ambil balik 9 dekad ni, kita tambahkan dalam bentuk lazim. Dapatlah jawapan. Ada soalan kita kena tukar dua-dua. Ada soalan kita kena tukar salah satu. Okey, itu dikatakan menambah masa melibatkan pertukaran unit. Ada salah satu yang kita kena tukar unit dia. Yang penting kamu kena ingat kata kunci tu. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, abad dan tahun. Okey, abad dan tahun. Tengok contoh yang ketiga, kata kunci yang ketiga. 9 abad, cikgu ada 9 abad 40 tahun. Tambah 3/5 abad. Sama dengan berapa tahun? Nampak tak? Soalan nak dalam, jawapan nak dalam tahun. Yang ni dalam abad dan tahun. Yang ni abad. Jadi dua-dua ni dulu kita kena tukar. Ini dalam bentuk gabungan. Bila dalam bentuk gabungan, kita nak tukar macam mana? Disebabkan ni dalam tahun dah, kita jangan kacau lagi. Kita buat yang ni dulu. 9 abad bersamaan dengan berapa tahun? 9 abad bersamaan dengan berapa tahun? Darab dengan 100. 9 darab 100. So kita akan dapat 900 tahun. Tambahkan dengan 40 tahun ni, jangan tinggalkan dia. 40 tahun. So kita akan dapat untuk bahagian yang pertama ni, sifar 49, 940 tahun. Ini bahagian yang pertama. Okey, kita kena buat yang ni pula. 3/5 abad. So macam cikgu cakap tadi, kita buat bahasa pelat kita 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Satu bahagian berapa? Kalau penuh 100 sebab melibatkan abad dan tahun.
So bar coklat kita adalah 100. So seorang dapat berapa? 20. 20. Baru dapat 100. Soalan nak berapa bahagian? 3. 1, 2, 3. So 20, 40, 60. So kita akan dapat 60 tahun. 3/5 abad bersamaan dengan 60 tahun. Ataupun awak nak buat kaedah darab silang, tidak ada masalah. Darabkan dengan 100. 5 darab 1, 5. 5 darab berapa? 10. 5 darab 2. Okey, Syifa ni kita boleh potong dan kita darabkan 3 darab 20, tetap memberi jawapan 60 tahun. Sama kan? Kaedah berbeza, jawapan tetap sama. Okey, dah selesai untuk bahagian yang kedua. Yang ni dah dalam tahun, yang ni dah dalam tahun. Last sekali kita gabungkan dia. 940 tahun tambahkan dengan 60 tahun. So kita akan dapat satu jawapan yang penuh. Syifa tambah Syifa, Syifa 6 tambah 4 atau 4 tambah 6, 10 tambah 1, 1000 tahun. 3 bahagian kita kena tukar sebab dua-dua belum dalam keadaan tahun sepenuhnya. Yang ni abad, so kita kena tukar dulu dapat tahun. Yang ni belum penuh, baru dapat 40 tahun. 9 abad ni kita kena tukarkan dulu. Jelas murid-murid? Sebab soalan boleh pelbagai. Dia boleh bagi perpuluhan. Kalau perpuluhan awak darab dengan 100. Macam-macam cara soalan tu ditanya, tapi jawapan dia tetap sama. Kita tengok jawapan nak apa. Kita kena tukarkan semua unit soalan yang ada bergantung kepada apa jawapan yang soalan nak. Jelas Baik. Baik murid-murid, sebagai latihan pengukuhan pada minggu ini, ada 3 soalan cikgu sertakan untuk kamu buat di rumah untuk topik pembelajaran kita pada minggu ini. Jadi soalan yang pertama, 8 dekad tambah 6.5 dekad berapa tahun? Tengok, ni dekad, jawapan nak tahun. Jadi 8 dekad dan 6.5 dekad ni kamu kena tukar dua-dua dulu kepada tahun. Dapat jawapan baru kamu tambahkan dalam bentuk lazim. Darabkan dengan 10. Untuk 2 pula. 2/5 abad tambah 1.2 abad berapa dekad? So abad kepada dekad darab 10. Jadi 2/5 ni kena darab dengan 10. Ataupun kamu boleh buat bar coklat kita 5 bahagian. Seorang dapat berapa? Penuh 10. Jawapan dapatlah jawapan dalam bentuk dekad. 1.2 abad kena darab dengan 10. Nak tukarkan dulu kepada dekad. Dapat dulu jawapan dalam bentuk dekad, baru tambah dalam bentuk lazim. Untuk soalan 3 pula, 9.2 abad tambah 1/10 abad sama dengan berapa tahun? Jadi kita tukarkan dulu. Abad ni dalam abad ni, kita tukar dulu kepada tahun. Darab 100. Okey, 9.2 darab 100. Titik perpuluhan beralih ke depan. Berapa kali? 100 ada berapa sifat? 2. Jadi kita akan dapat berapa? 920 kat sini. Tambah, okay, 1/10 ni kita darab dengan 100. Kita selesaikan 1/10 buat bar coklat ataupun buat darab silang. Lepas tu kita tambahkan dua-dua, dapatlah satu jawapan penuh berapa tahun. Baik, harap dapat selesaikan. Kalau tak faham, boleh tengok video ni ulang-ulang. Dan kalau masih lagi keliru, boleh terus WhatsApp cikgu. Cikgu akan pandu satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum.